Kita meneruskan tugas para nabi-nabi sebelum ini. Jadi kita nak kena tahu track record mereka, supaya kita tidak mengulangi kalau ada kesilapan, dan supaya kita boleh mengambil banyak sekali tauladan. Sebab kita berhadapan macam-macam. Ada nabi yang berhadapan dengan kaumnya yang melakukan pelakuan seks yang songsang. Nabi Lut, bagaimana cara dia berhadapan dengan kaumnya? Ada orang yang berhadapan dengan kaum yang engkar, mengakui kewujudan Tuhan, kan? Ada kaum yang berhadapan dengan menyembah berhala. Bagaimana caranya? Nabi Syuaib berhadapan dengan kaumnya yang menipu dalam perniagaan. Bagaimana caranya? Kan? Nabi Musa berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Bagaimana caranya? Itu suri tauladan yang kita boleh belajar daripada para nabi ini. Apakah cerita-cerita mereka? Apakah yang telah mereka lakukan? Mungkin keadaan berbeza, tetapi ada beberapa mission yang sama. Jadi kita perlu tingkatkan kefahaman. Bagaimana Ustaz kita nak kekalkan keimanan kita? Apakah cara untuk meningkatkan keimanan? Apakah perkara yang kita boleh buat untuk meningkatkan iman, untuk menambahkan iman, ataupun mendapatkan iman? Apakah cara yang boleh mengurangkan keimanan kita, menggugurkan keimanan, merosakkan iman? Itu kena tahu juga, kan? Kalau kita solat, tak adalah belajar cara nak macam solat yang sahih saja, tak? Kena cara apa yang membatalkan solat, kan? Solat pun bukan sekadar bagaimana nak solat, kita bagaimana nak solat yang diterima oleh Allah SWT. Itu satu hal lain, kan? Kadang kita solat ni mengikut dan ya, kan? Mengikut dan kita solat ni kena ikut cara Nabi tak? Nah, itu yang kita perlu pelajari. Kemudian tadi ada kata cara berniaga, cara Islam. Memang dalam kehidupan ni kita terlibat dengan berniaga. Tak kita beli, kita akan jual, tak? Jadi bagaimana cara berniaga itu diberkati? Sebab itu konsep ibadah dalam Islam itu luas. Selain daripada ibadah yang khusus, kehidupan kita keseluruhannya, jikalau mengikuti petunjuk daripada Allah dan Rasulnya, itulah ibadah. Sebab tu bila cerita tentang ibadah ni, Ustaz cakap dengan anak murid tu, dengan anak murid yang Kristian lah. Dalam Islam, alhamdulillah, aku ceramah aku kelas dengan kau orang ni, ini merupakan ibadah. Aku akan dapat reward. Tuhan akan sayang dekat aku. Kalau kau orang Muslim, kau orang ikut kelas pun, itu juga ibadah. Kau akan dapat reward daripada Allah Ta'ala, kan? Lebih lagi, Ustaz kata, kalau kau bekerja nanti lillahi ta'ala, kau bekerja untuk dengan mission, kerja yang baik, kerja yang tidak bertentangan dengan suruhan Tuhan, itu juga ibadah. Kau bersukan, kau makan, kau minum, kau pakai smart, itu juga ibadah. Kau belajar, itu juga ibadah. Jadi untungnya kehidupan Muslim, tidaklah ibadah ni dalam bentuk ritual tertentu saja. Tak tahu masuk kepala dia orang ke tidak, kan? Dia orang kata, tapi kalau buat parti-parti mabuk-mabuk tu, dalam kepala dia orang benda tu lah. Duk parti ya. Wah, itu tak jadi ibadah lah, kan? Jadi sekarang ni, untuk ke arah tu kita perlu membuat peningkatan pada diri kita, menambahkan ilmu. Sebab tu saya rasa kadang satu peluang yang baik berada di luar negara ini, kadang-kadang kita mula melihat pada diri kita. Ustaz tak tahulah, ni mungkin berlaku pada kamu atau tidak. Kat Malaysia, kita sama orang Islam ni tak kisah, kan? Kat sini bila nak makan pun payah, nak tutup aurat pun banyak cabarannya, kan? Dan kemudian banyak perkara-perkara yang mencabar pemikiran kita. Jadi peluang untuk menimba ilmu itu, kita nampak semakin terbuka. Dan dulu kita tak appreciate jumpa orang Islam. Kat Malaysia, kan? Allah, jumpa abu sebelah rumah, menjual itik kat belakang rumah, jumpa din, tak kisah. Tapi bila kat sini nampak orang Islam ni, kan, especially kalau sister nampak yang pakai tudung, kan, wah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sister, kan, seronok lah. Kita pun dekat masjid, tak pernah kenal apa-apa, tapi perasaan ukhuwah itu, kan. Jadi dalam kes ini kembali kepada isu identiti. Ustaz ingat bila bicara isu identiti ni, di dalam perbincangan ilmu politik dan juga ilmu sosiologi, adanya satu pendekatan yang dinamakan sebagai multiculturalism. Pernah tak multiculturalism? Multiculturalism kat Malaysia kita selalu cerita multiracial apa semua, kan, multiculturalism. Tapi
Itu kita faham, okey, kita hidup berbilang bahasa gitu. Tapi dia pendekatan tu lebih. Di dalam bidang ilmu atau falsafah moden ini dibincangkan multiculturalism ialah isu penjagaan identiti. Sejauh mana dalam masyarakat itu boleh wujud pelbagai identiti tetapi mereka boleh hidup bersama. Ya. Dengan antara tokoh-tokoh yang banyak menulis tentang multiculturalism ni seperti Will Kamilika, seperti Biku Parikh, Tariq Mudud dan kebanyakan ni orang British. Kerana di dalam Eropah ini contoh yang paling orang kata tak bukan paling baik lah, paling elok sekali boleh hidup multicultural aman damai ialah di British UK. Baru ni Ustaz betang paper kat Jerman pun cerita tentang multiculturalism. Bagi orang Islam dekat Jerman mereka belum rasa macam tu. Jerman, even Perancis pun, even Netherlands agak okey sikit, tapi Austria ke arah tu. Kalau kamu selalu pergi Austria, ke Vienna tu, tetapi masih belum hidup seperti di UK lagi. Di UK seorang tu boleh jadi Muslim dan satu waktu dia British. Muslim dan British daripada Asian origin. Tapi kalau kamu pergi dekat macam Jerman, kau kata Muslim Germany, tak, aku Turkish, padahal lahir kat situ. Pak dia datang pun dah lama duduk situ, kan? Jadi dia tidak ada rasa sebahagian daripada dia. Cabaran dalam isu multiculturalism ni, sejauh mana preservation of identity, penjagaan identity yang membentuk kepada penjagaan community. Yang ini selalunya bagi orang Islam, identiti kita adalah agama kita. Dalam pembentukan identiti, itulah kita nak jaga dari segi ibadatnya, akidahnya, dari segi pendidikan Islam kita ni, makan pakai kita. Kan? Even makan pakai halal. Kenapa makan halal ni? Kita supaya mendapat keridaan Allah, nampak syurga, tauhid ni. Dan dalam satu waktu itulah pengekalan identiti kita. Kalau kita hilang benda semua, apakah yang berbaki pada kita untuk menjadi Muslim? Tak ada. Kan? Jadi satu persoalan di kalangan ahli-ahli fikir di barat ni, apakah benda itu valid di dalam dunia liberal? Bagi golongan liberal dia kata tak boleh, kita kena lebur. Ada perbezaan, kita kena hilangkan perbezaan, kita kena hidup dengan satu cara yang liberal dan sekular. Jadi ini tidak mungkin. Dan di dalam kes berhadapan liberal, kadang orang kata masyarakat liberal barat, dia kata ini. Tidak, hatta dalam masyarakat liberal barat, pendekatan liberal itu berbeza-beza. Bagi golongan multiculturalis, dia mengiktiraf pengekalan identiti agama di dalam masyarakat liberal, kan? Jadi itu satu perbincangan yang panjang di waktu lain. Cuma pesan kat sini ialah dalam mengekalkan identiti ini ada beberapa perkara yang kadang Ustaz rasa Rasulullah SAW sudah berpesan kepada kita bagaimana nak kekalkan identiti. Yang kita lihat dalam hadis Abu Hurairah di dalam kitab Tirmizi, Rasulullah ada sebut, dia bagi pesan kat sahabat, dia kata ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Kat mana saja kita berada, kita merasakan bahawa kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, kita ingin menjadi hamba Allah yang berguna sebagai bekalan untuk kembali kepada Allah di akhirat nanti. Dan satu perkara yang lebih menarik lagi, bila di dalam untuk bertakwa, di dalam untuk jaga identiti ni, unsur kebersamaan itu penting. Sebab kadang-kadang kalau kita berseorangan dari segi penjagaan identiti atau penjagaan takwa tu, dia akan ada turun dan naiknya. Tapi jikalau kita ada rakan, kita rasa kuat, kan? Kita ada kuat, dan lebih-lebih lagi kalau sentiasa ada hentian-hentian di dalam kehidupan kita untuk kita reflect kembali. Sebab tu penting. Saya yakin kat sini selalu ada macam study group, halakah, usrah, ada. Itu penting. Kadang orang kata, Ustaz, saya tak mau ini ada dulu budak atas UK kata, tak mau, kenapa? Ini ekstremis, Ustaz. Kata menjadi seorang Muslim, menjaga keimanan itu tidak ekstremis.